Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Faiz bin Roslin. Hari ini saya akan menerangkan tentang definisi buli. Buli adalah perbuatan tingkah laku agresif yang berulang, bertujuan untuk menyakiti individu lain dari segi fizikal, mental dan juga emosi mereka. Ciri-ciri buli adalah yang pertama, niat untuk bermusuhan. Kedua adalah ketidakseimbangan kuasa, dan yang ketiga berulang dalam tempoh masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Farid Daniel bin Jaafar, juga merupakan ahli kumpulan ini. Terdapat beberapa faktor yang mendorong kegiatan buli ini. Antaranya ialah kurangnya didikan agama oleh pihak ibu bapa. Hal ini akan menyebabkan mereka merasa tidak dipedulikan, disisihkan, tercela dan sebagainya, dan akhirnya menyebabkan mereka bertindak dengan melakukan apa saja yang mereka mahu, ya, sebagai penunjuk perasaan. Seterusnya ialah pengaruh rakan sebaya. Mereka lebih cenderung untuk bergaul dengan rakan-rakan ataupun kumpulan pelajar yang lebih nakal. Bagi faktor yang seterusnya ialah pemikiran yang tidak matang. Mereka merasakan buli ini merupakan suatu perkara yang hebat bagi mereka. Bagi faktor yang seterusnya ialah pengaruh media massa, di mana pada zaman sekarang ni banyak artis-artis ganas dan tidak bermoral tayangkan menerusi kaca televisyen yang berasal daripada negara barat, ya, dan dilihat pula oleh kanak-kanak di bawah umur tanpa pengawasan ibu dan bapa. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kesan terhadap mangsa buli. Murung dan bimbang mempengaruhi kesihatan pelajar secara mental. Masalah kesihatan menyebabkan perubahan dalam kebiasaan tidur dan makan. Akademik merosot akibat masalah kesihatan. Prestasi akademik pelajar mungkin akan merosot oleh sebab kehilangan tenaga dan minat untuk belajar. Kehilangan minat terhadap segala perkara. Mangsa buli akan kehilangan minat dalam semua perkara mereka gemari sebelum ini. Terlalu takut untuk bersuara. Mangsa buli berasa tidak berkuasa untuk membantu mangsa lain kerana takut si pembuli tersebut akan mengalihkan sasaran daripada mangsa lain kepada diri mereka, dan akhir sekali tidak pergi ke sekolah kerana tidak ingin menjadi mangsa buli. Kesan buli kepada sekolah. Yang pertama, prestasi akademik sekolah merosot. Yang kedua, prestasi kedatangan pelajar merosot. Yang ketiga, bilangan pelajar di sekolah menurun kerana pelajar dibuang sekolah. Yang keempat, nama baik sekolah tercemar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Suhail Azmi bin Yaakob akan membentangkan berkenaan dengan isu semasa yang terdapat di sekolah, iaitu buli. Saya ambil keratan ini daripada Keratan Akhbar Berita Harian yang mengatakan 10 ditahan selepas disyaki membuli pelajar sekolah sains. Kes ini berlaku di Kuching, Sarawak, yang mengatakan 3 pelajar tingkatan 1 sekolah menengah Sains Kuching di sini dipercayai lebam di seluruh badan selepas dipercayai dibuli dan dibelasa sekumpulan pelajar senior sekolah berkenaan. Untuk itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Berikut merupakan 5 fakta mengenai isu buli di Malaysia. Terdapat satu kajian yang dilakukan oleh Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNICEF, United Nations International Children Emergency Fund, menyatakan bahawa 83% kanak-kanak menyatakan kes buli berlaku di sekolah. Yang kedua, 75% kanak-kanak mempunyai perasaan negatif seperti sedih dan marah apabila dibuli atau melihat orang lain dibuli. Yang ketiga, 67% kanak-kanak mahu polisi anti-buli sekolah untuk mereka berasa selamat untuk berada di sekolah sepanjang waktu persekolahan. Yang keempat, 7 daripada 10 kanak-kanak di negara ini bimbang mengenai isu buli. Nisbah ini adalah agak tinggi berbanding negara lain seperti Jepun,
iaitu kadar 3 daripada 10 kanak-kanak dan 4 daripada 10 kanak-kanak di negara Britain. Yang kelima, 54% kanak-kanak merasakan suara mereka terhadap isu buli ini tidak didengari dan merasakan suara mereka tidak mempengaruhi perubahan. Sekian itu daripada saya. Assalamualaikum. Jadi saya akan meneruskan dengan perbincangan ini tentang langkah untuk mengatasi kejadian buli di sekolah. Contohnya, pihak kerajaan seperti pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dan juga pihak sekolah harus berganding bahu mengatasi isu buli ini dalam mata pelajaran di sekolah seperti pendidikan sivik dan juga pendidikan moral. Okey. Yang kedua, pihak sekolah juga harus memastikan bahawa pengawasan di setiap pelosok kawasan sekolah yang sunyi, terutamanya di kawasan belakang sekolah yang berpotensi untuk dijadikan tempat mangsa ini dibuli. Okey, yang seterusnya para pelajar juga harus orang kata pandai memilih rakan yang baik. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti yang telah dibincangkan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi, kita telah mendapati bahawa kes-kes buli bukanlah perkara yang remeh lagi. Malahan, kes-kes buli sudah meningkat saban hari. Justru dengan itu, kita sebagai masyarakat yang prihatin hendaklah melakukan sesuatu bagi mengurangkan kes-kes buli berlaku. Antaranya adalah pihak-pihak yang berwajib perlulah mengambil tindakan untuk mengurangkan lagi kes-kes buli yang berlaku. Kesimpulannya, kes-kes buli ini perlu ditangani dengan segera demi ketenteraman para pelajar dan juga ia menjaga imej institusi. Jika masalah ini tidak diatasi dengan segera, ia akan menjejaskan imej institusi tersebut. Sekian, terima kasih daripada saya. Hentikan buli. Okey, refleksi bagi kempen yang dijalankan oleh kumpulan kami adalah kempen pencegahan buli ini dapat menggambarkan bahawa gejala buli ini perlu ditangani secara meluas. Terdapat banyak kesan daripada masalah buli kepada masyarakat, pembuli dan mangsa. Perkara ini lebih teruk lagi apabila mangsa mengalami stres atau kemurungan, membawa kepada tindak balas yang tidak sepatutnya seperti sanggup membunuh diri. Tindakan atau langkah yang perlu diambil oleh masyarakat terutamanya para ibu bapa amatlah penting kerana dengan berkomunikasi dengan mangsa yang dibuli. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.